Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bab 4 tingkatan 5 kadar tindak balas. Bagi standard kandungan 4.1 pengenalan kadar tindak balas. Standard pembelajaran kita hari ini ialah 4.11 menjelaskan melalui contoh tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Cuba kamu tengok apa yang kamu nampak daripada video ni. Kita nampak seorang budak sedang sibuk membuat sebiji kek. Apakah bahan yang digunakan dan apakah hasil daripada proses tersebut? Hari ini kita belajar berkenaan dengan kadar tindak balas. Mula-mula kita nak tahu apakah tindak balas kimia. Tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Contohnya, apakah bahan yang kita gunakan untuk tindak balas kimia ni? Yang pertama adalah asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida. Melalui tindak balas kimia iaitu peneutralan, dia akan menghasilkan natrium klorida dan juga air. Jadi, bahan tindak balas yang digunakan adalah asid hidroklorik dan natrium hidroksida, manakala hasil tindak balas adalah natrium klorida dan air. Tindak balas kimia yang berlaku ialah proses peneutralan. Cuba kamu lihat daripada graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Kita akan dapati bahawa kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa, manakala kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan masa. Ini membawa maksud bahawa semasa kita gunakan bahan sebelum tindak balas kimia berlaku, jadi kuantiti bahan itu akan berkurang dengan masa. Tetapi hasilnya nanti akan bertambah dengan masa. Terdapat dua jenis tindak balas. Yang pertama, tindak balas cepat, dan yang kedua adalah tindak balas perlahan. Dua tindak balas ni, apakah persamaan dia? Persamaannya ialah kuantiti bahan tindak balas berkurang, manakala kuantiti hasil tindak balas bertambah. Itu adalah persamaan. Kita tengok pula perbezaannya. Bezaannya, tindak balas cepat ni, kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepat. Bila cepat, maksudnya dia mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Jadi, masa dia pendek. Manakala tindak balas perlahan, kadar tindak balas rendah kerana tindak balas berlaku dengan perlahan. Bila perlahan, jadi masa yang diambilnya panjang untuk tindak balas itu berlaku. Ini adalah perbezaannya. Contohnya, kalau kita tengok mercun. Apabila kita bakar mercun, mercun tu akan meletup dengan sekelip mata dan sekejap je. Dan akan menghasilkan nyalaan-nyalaan yang berwarna-warni dengan letupan-letupan. Kalau contoh bagi tindak balas perlahan adalah pembuatan roti. Nak memastikan roti itu mengembang, mengambil masa yang lama kerana kita menggunakan campuran bahan-bahan yeast, gula dan juga tepung. Jadi, proses tu lambat. Contoh tindak balas cepat adalah tindak balas elektrik, nyalaan mancis, pembakaran bunga api, pembakaran gas, peneutralan. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh tindak balas cepat. Ini contoh dia ya. Kalau kita tengok nyalaan api, nyalaan api tu akan terbakar dengan cepat. Terutama kalau kita nyalakan dengan minyak petrol. Yang kedua,
anak mancis. Kalau digoreskan pada kotak mancis, dia akan terus menyala. Itu adalah tindak balas sulfur yang ada pada mata mancis. Tindak balas peneutralan, bila kita masukkan dua jenis larutan yang berbeza akali dengan asid, dia akan bertukar warna. Ini adalah tindak balas yang melibatkan helium iodida dan juga plumbum 2 nitrat. Dia akan menghasilkan mendakan yang berwarna kuning. Itu adalah percikan api daripada bunga api. Contoh tindak balas perlahan adalah perebutan buah, fotosintesis, kakisan batuan, penapaian dan pengaratan logam. Ini adalah contoh penapaian. Kalau kita tengok gambar, itu adalah penapaian kalau kita nak buat kimchi, kalau kita nak buat wine. Mengambil masa yang lama untuk mendapatkan hasil. Yang kedua adalah proses pencernaan. Untuk memastikan bahan-bahan yang kita makan itu hadam sepenuhnya ataupun cerna sepenuhnya, dia mengambil masa yang lama. Sekurang-kurangnya 8 jam. Pengaratan logam. Untuk menghasilkan pengaratan, kenapa logam itu berkarat? Sebab tindak balas antara air dan udara. Juga mengambil masa yang lama. Buah kalau kita tengok, kalau kita simpan sehari, dia tak ada berubah apa-apa. Tetapi kalau kita simpan lebih daripada 2-3 hari, dia akan mula mereput. Ini adalah tindak balas daripada mikroorganisma. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan. Bagaimana glukosa dihasilkan. Tindak balas ini mengambil masa yang agak lama. Apabila bahan-bahan yang kita perlukan ialah air, cahaya, klorofil dan juga karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa ataupun kanji. Apakah perbezaan antara graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas melawan masa? Kita tengok ya. Kuantiti bahan tindak balas. Tindak balas cepat, bagi tindak balas cepat, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepatnya. Bagi tindak balas perlahan pula, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan perlahannya. Jadi kalau kamu tengok masa dia, yang tindak balas cepat, masa dia lebih pendek daripada tindak balas perlahan. Bagi kuantiti hasil tindak balas pula, tindak balas cepat, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan cepat. Manakala tindak balas perlahan, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan perlahan. Itu adalah perbezaan antara tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Latihan kita hari ini. Bagi mengukuhkan pembelajaran kita hari ini, kita akan menjawab latihan. Yang pertama, apakah jawapan nombor 1 ni? Jawapannya adalah kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan perlahan. Yang kedua, jawapannya adalah pembakaran gas butana. Yang ketiga pula adalah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Itu adalah maksud kadar tindak balas. Kita tambah lagi untuk mengukuhkan pemahaman kamu semua. Yang pertama, kita tengok proses. Yang mana dikatakan proses tindak balas cepat? Jawapannya adalah pembakaran arang. Yang kedua adalah hasil tindak balas. Jawapan yang ketiga adalah berkurang dan juga bertambah. Yang keempat, jawapan soalan yang keempat, perlahannya. Jawapan yang kelima, cepatnya. 6, perlahannya. Dan akhir sekali, cepatnya. Itu adalah jawapan bagi soalan-soalan latihan pengukuhan.
Okay, cikgu harap kamu dah faham berkenaan dengan tajuk kadar tindak balas 4.1, pengenalan tentang kadar tindak balas. Okay, jika kamu tak faham, kamu ulang balik tajuk ni dan buat latihan. Kalau boleh, buat latihan sebanyak mungkin supaya kamu lebih mahir, okay, bagi menjawab soalan-soalan yang berbentuk struktur. Okay, tahniah semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.